Manusia yang paling banyak Allah uji Rasulullah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling banyak Allah uji bukan saya, bukan tuan-tuan, Nabi. Banyak ujian Nabi. Tuan-tuan nak kenal Rasulullah, kena tengok sirah. Mesti kena dengar sirah. Baru kita tahu kenapa Allah sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia biasa macam kita. Ada perasaan marah, ada perasaan sedih, ada perasaan gembira, ada perasaan jemu. Manusia sama. Nabi buang air kecil, Nabi buang air besar, Nabi ada kahak. Manusia biasa. Kalau Nabi berjalan jauh, Nabi letih, Nabi tak pernah terbang kecuali dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, Nabi manusia biasa. Tuan-tuan tak boleh. Saya dan kita, dulu saya kecil, saya kata Nabi tak apalah. Innama ana basyarun mithlukum. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, aku manusia seperti kalian. Adil tak tuan-tuan? Adil. Kita manusia, Rasulullah manusia. Kita berkahwin, Nabi berkahwin. Kita makan, Nabi makan. Kita minum, Nabi minum. Kita berjalan ke masjid, Nabi berjalan ke masjid. Paling jauh Nabi berjalan kaki dalam peperangan Tabuk hampir 700 km, 800 km padang pasir. Bukan AirAsia, bukan bas transnasional, bukan KTM. Tak ada seorang pun di kalangan kita, termasuk saya yang bercakap, yang pernah berjalan 300 km. Tak ada. Tahun ni kalah berat. Baru satu saya sebut, dah kalah satu masjid termasuk saya. Ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah sayang beliau. Bila rumah Nabi dikepung pada malam Nabi nak hijrah, kerajaan Mekah memilih komandan Mekah yang paling kuat. Ini sirah. Memilih komandan yang paling kuat. Pergi keliling rumah Nabi, tiap-tiap komandan ini semua bawa senjata, ke semua 40 orang ini nak bunuh Nabi. Nabi seorang. Nabi seorang sallallahu alaihi wasallam. Jibril mai beritahu, ya Rasulullah, mereka sedang bermesyuarat di Darun Nadwah untuk membunuh kamu. Nabi tengok Jibril, Nabi kata sekejap. Ada barang-barang yang bukan nak bawa lah. Ada barang-barang yang akan aku sampaikan amanah ini kepada Ali ibn Abi Talib. Barang apa? Nabi duduk di Mekah 53 tahun. Kebanyakan di kota Mekah ni pencuri-pencuri profesional. Curi, bukan pencuri di kalangan rakyat biasa ni. Daripada atas penyamun sampai bawah pun banyak penyamun. Ada dalam sirah seorang menteri Quraisy ketika itu, dia menteri dan dia dah kaya. Al-As ibn Wa'il nama dia. Orang main berniaga, dia kata nak ambil semua barang perniagaan ni. Badawi itu pun bagi semua barang perniagaan dia, lepas tu dia tak mau bayar. Ni penyamun banyak di Mekah. Jadi nak simpan barang di dalam rumah tak selamat. 53 tahun Nabi hidup, bawa dakwah, bawa Islam, tak sampai 300 orang yang masuk Islam. Tapi kalau barang-barang berharga mereka, barang-barang mahal mereka simpan rumah Nabi. Kalau geran, emas, perak, kalau mereka nak musafir, iPad, ni saya contohlah. Kunci-kunci kereta yang mahal ni simpan rumah Nabi. Tapi kat Nabi tak percaya. Dakwah Nabi tak percaya. Tapi disebabkan dalam kota Mekah ni semua ramai penyamun,
maka simpan di rumah Nabi, di rumah Muhammad. Malam Nabi nak hijrah, barang ni penuh rumah Nabi. Geran-geran barang berharga, kawan ni simpan gelang, kawan ni simpan perak, kawan ni. Bila Jibril beritahu, wahai Muhammad, mereka dalam perjalanan dah ni untuk membunuh kamu. Nabi kata sekejap. Nabi panggil Sayyidina Ali. Nabi pun tunjuk kat Sayyidina Ali. Nabi kata, ni barang fulan bin fulan, ini barang fulan bin fulan, dia simpan kat aku amanah. Ini barang fulan bin fulan. Dalam keadaan seluruh penduduk Mekah yang tidak Islam ni, majoriti yang tidak Islam, nak bunuh Nabi, sepakat dan bersetuju untuk bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi boleh simpan lagi barang, nak bagi balik kat tuan dia. Wahai Ali, ini bagi balik kat tuan dia. Tuan-tuan, dah orang nak bunuh kita, ambil lah barang tu. Wahai Ali, bagi balik. Ni semua hak orang. Ni barang dia ni. Ini barang fulan, ni barang fulan, ni barang fulan. Tak sempat keluar, komandan ni dah keliling rumah Nabi. Tuan-tuan, kalau Jibril hembus je, dia tak payah keluarkan pedang. Jibril ni makhluk Allah yang besar, sayap dia saja menutup timur dan barat. Kalau dia bersin, contohlah ni, 40 orang tu terpelanting ke Amerika Syarikat, dia tak payah keluarkan pedang, dia bersin je. Nabi tak minta tolong Jibril. Nabi keluar daripada pintu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai ayat 8. Waja'alna min baini aydihim saddan, dan kami jadikan di antara depan mereka itu satu pelindung, tak nampak. Wa min khalfihim saddan, di belakang mereka pun kami tutup. Sampai ayat fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, dan mereka tidak nampak. Nabi buka pintu, Nabi keluar. Pembunuh upahan Nabi, assassin. Ni bukan diambil orang-orang biasa. Yang dipilih ni semua panglima-panglima kabilah. Semua duk pegang pedang, duk pegang tombak, duk macam tu. Nabi lalu. Seorang-seorang Nabi tengok muka orang yang nak bunuh dia. Tuan-tuan nak buat apa, tuan-tuan? Kawan tu berlawan dengan kita. Berlawan-berlawan, dia terpijak longkang, jatuh. Tadi ni duk berlawan ni, baru tak ada nak bubuh, buah pertama tak ada lagi, dia jatuh. Takkan kita nak kata hulurkan tangan, mai nak angkat. Dia berlawan, bertumbuk dengan kita, bergaduh, dia jatuh, kita nak suar tangan kat dia. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja akhlak. Akhlak Nabi yang luar biasa ni sukar untuk dicapai oleh saya dan kita semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala arahkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah pesan kat kita dalam Quran, mesti kena tiru Rasulullah. Nak capai 100 markah macam Nabi, saya yang bercakap tak mampu, kita semua tak mampu. Tetapi ke arah itu insya-Allah usaha dan berazam untuk seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah, tuan-tuan, peristiwa hijrah, Nabi tengok orang yang nak bunuh dia. Bila Nabi keluar daripada rumah tu, Nabi tengok seorang-seorang. Seorang pun tidak disentuh oleh Nabi SAW. Nabi hanya ambil pasir, Nabi hanya taburkan di atas kepala mereka pasir sikit je. Nabi nak bagi tahu, tadi Muhammad lalu di depan kalian,
lelaki yang kalian nak bunuh tadi. Tetapi tidak seorang pun di kalangan kalian yang disentuh oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa sentuh. Yang tu ujian Nabi. Bila kita dengar ujian yang banyak sirah Rasulullah, tuan-tuan boleh senarai 1000 ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca ujian-ujian ni, tuan-tuan akan nampak diri tuan-tuan besar ni je. Yang Allah diuji kita di rumah, kecil je. Waktu Nabi duduk dalam perut ibu beliau, dikandung, baru umur berapa bulan, Allah uji Nabi, Allah tarik nyawa ayah. Nabi tak pernah tengok walaupun sekali rupa paras ayah dia. Nabi tidak pernah mendengar suara ayah dia panggil nama dia sebagai anak. Tak pernah. Kemudian lahir. Adat orang Arab Mekah waktu tu hantar anak pergi ke kampung, sebab hidup di kampung lebih lasak, bahasanya lebih fasih, bahasanya lebih fusha. Hidup di kampung lebih berdikari apa semua, hantar pergi kampung. 6 tahun 5 tahun lebih 5 tahun lebih Nabi duduk di kampung, di perkampungan As-Sa'diyah, di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Baru Nabi balik, duduk dengan ibu berapa bulan. Ibu bawa pergi ke Madinah. Perjalanan balik baru berapa bulan, meninggal si ibu. Siapa yang Allah uji begitu? Kita ni. Lagi tu mengaku pula, ustaz saya mak ayah tak ada dah. Pakcik umur apa pakcik? 62 dah. Sallallahu alaihi wasallam. Kahwin, Allah bagi anak ke Nabi, 3 lelaki 4 perempuan. 7 orang tuan-tuan anak Rasulullah. 6 Allah ambil waktu Nabi masih hidup. Angkat tangan siapa yang Allah uji. Macam tu. Baru kita perasan malam ni kenapa Allah mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi ke Nabi anak 7 anak. Tuan-tuan, kita manusia biasa pun sayang anak. Kita manusia biasa, tengok anak kita jatuh berdarah, dia menangis, kita menangis, air mata kita turun. Orang yang tinggi kasih, hati keras ni dia tak heran. Orang yang tinggi kasih ke anak ni, anak dia jatuh, luka, anak dia menangis, dia menangis. Itu kita manusia biasa. Rasulullah 7 orang anak Nabi, 6 Allah ambil ketika Nabi masih hidup, tinggal Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Anak lelaki sulung Nabi nama Qasim, meninggal umur setahun lebih enggak, dekat 2 tahun. Pandai senyum lagi. Pandai senyum dah. Setahun lebih dah pandai senyum, pandai berjalan, dah pandai ikut. Tuan-tuan bayang Rasulullah dengan anak. Allah tengok Nabi yang sedang menyayangi anak beliau. Ayah, Nabi manusia biasa. Kita boleh faham macam mana tinggi kasih kita, rindu kita ke anak. 3 hari keluar, teringat anak. Telefon dengar suara anak. Cik dia buat apa? Cik akan. Cik makan apa? Orang Kedah lah, tuan-tuan dah panggil ceramah orang Kedah. Cik makan apa? Kak cik. Teringat baru 3 hari. Setahun lebih Allah bagi Nabi tengok anak, Allah bagi Nabi main dengan anak, Allah bagi Nabi mengasuh anak dia, dukung anak dia, bawa anak dia berjalan. Allah ambil nyawa Qasim. Kata para sahabat, kami melihat Rasulullah menangis seperti anak kecil. Dia manusia. 6 orang Allah ambil. Subhanallah. Kita seorang pun Tuhan tak uji lagi.
6 depan mata Nabi. Ada yang kecil, ada yang dewasa. Orang tanya Rasulullah, bergoyang-goyang tubuh Nabi bila pegang jenazah. Nabi tak meraung, tapi manusia biasa bila dia menangis pun bergoyang tubuh badan dia. Basah janggut Nabi. Allah uji, bukan seorang, 3 lelaki. Al-Qasim meninggal yang pertama. Lepas tu Nabi dapat Abdullah, pun Allah ambil umur 2 tahun lebih. Kemudian Allah bagi Ibrahim kat Rasulullah, anak pun Allah ambil. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kuat tangisan kamu? Nabi SAW kata, tangisan ini rahmat. Nabi nak bagi tahu kat saya dan kita semua, Nabi manusia. Tapi tiap-tiap kali Allah uji, Nabi lulus. Nabi tak ada kecil manis, Ustaz. Kami ni sampai mata tak nampak. Kecil manis kuat. Ubat segenggam Ustaz. Nabi tak apalah, sihat. Tuan-tuan, Nabi pernah diracun. Racun yang dipanggil summusa, racun seminit. Tuan-tuan sedut seminit, mati. Tinggi racun tu, dan racun tu diimport daripada luar. Tak ada di Mekah, tak ada di Madinah. Sebab tu kena tengok sirah. Patutlah para ulama sayang sungguh dengan Nabi, sebab mereka tahu sejauh mana pengorbanan dan susah Nabi. Susah daripada mula lahir, tuan-tuan, susah Nabi sampai Nabi wafat. Allah tak berhenti uji Nabi. 5-6 hari sebelum Nabi wafat, Nabi ikat kepala dengan kain berwarna kuning kerana sakit yang keterlaluan. Sahabat pegang tubuh Nabi panas, sahabat tarik macam tu. Sahabat kata, ya Rasulullah, kepanasan kamu syadid, berat. Nabi kata, inni u'aku kama yu'akur rajulani minkum. Aku kalau sakit, Allah akan uji aku 2 kali ganda manusia biasa. Itu baru tajuk sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tu kita memuji Nabi SAW, kerana Allah memuji Rasulullah dan mengangkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke satu tempat yang cukup tinggi. Seronok apa ustaz boleh duduk syurga, dekat-dekat syurga Nabi? Tuan-tuan tak pernah tanya kan? Syurga ni alam. Tuan-tuan, tadi kita main berjalan, kita makan, pakai baju, kita naik kenderaan, buka pintu, kita hirup udara. Macam mana kehidupan dunia, tuan-tuan, begitulah praktikalnya kehidupan akhirat dalam syurga. Kita akan ada mata dalam syurga, kita boleh melihat, kita bernafas, ada makan, ada nafsu. Kalau macam tu, ada berkahwin ustaz? Ya, ada berkahwin, tapi dah tak pernah dengar cerita syurga. Kalau berkahwin, boleh anak ustaz? Ya, boleh anak dalam syurga. Oh, patut kami tengok para ulama, ada yang tidak berkahwin, ada yang tak punya anak. Dia tak risau ustaz, dia tak nak sedih, nak tension. Ya. Dua 12 tahun tak boleh anak, 18 tahun tak boleh anak, 26 tahun berkahwin tak boleh anak. Tenang je para ulama. Sebab apa tuan-tuan? Sebab rahsia dia tahu. Bukan dia genggam, dia tak beritahu kat orang. Dia cerita, tapi dah tak main mengaji. Kuliah maghrib pun 18 orang je. Masjid di Somalia lah, bukan sini. Contoh. Subhanallah. Kita tak dengar kan, rahsia-rahsia ni kita tak dengar. Lepas tu kita sibuk kejar dunia, kita sibuk kejar pangkat, sibuk kejar harta. Tak ada bahagian untuk akhirat. Kekayaan itu adalah kekayaan akhirat.
Sebanyak mana kebaikan kamu, ibadah kamu, sebanyak itulah gaji kamu nanti dalam syurga. Dalam syurga ada gaji. Cumanya tak ada orang miskin, semua jutawan. Ada orang dia bermula dengan RM1 juta. Ini saya nak bagi tuan-tuan faham. Jutawan. Ada orang 2 juta, ada orang 3 juta, ada orang 80 juta sebulan. Seperti mana berbeza-beza kemewahan kita di dunia, begitu jugalah berbeza-beza kemewahan kita dalam syurga. Sama. Sebab jumlah Quran yang dia baca dengan jumlah Quran yang saya baca tak sama. Dia baca sehari 10 muka surat, saya baca sehari 1 muka surat. Dia bersedekah tiap-tiap hari RM100, saya sebulan RM100. Maka ganjaran tak sama. Semua boleh duduk satu taman dengan Nabi ke? Satu kawasan perumahan dengan Rasulullah ke? Jawapan dia tidak. Orang yang hebat, orang yang hebat ialah apabila dia banyak diuji oleh Allah SWT dan kemudian dia lulus ke semua ujian tersebut. Semua orang dalam masjid ni Allah akan uji mengikut kemampuan diri dia. Tuhan takkan bagi kuota ujian yang lebih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ikut kemampuan. Itu maksud illa wus'aha. Maka bertenanglah wahai umat Rasulullah sekalian. Allah takkan bagi ujian kecuali mengikut kapasiti kemampuan kita. Kita je berasa besar sebab kita tak dengar ujian orang lain. Ada orang Allah uji lumpuh sepenuh badan 26 tahun. Siapa jaga dia? Isteri dia jaga. Subhanallah. Kita baru kena gout 2 bulan, macam-macam dah bunyi. Gout ni pun nak kena kat aku juga, kan? Dia boleh duk pergi marah gout tu. Siapa bagi gout tu? Tak boleh jalan. Dia tak boleh nak pergi pejabat, kena gout 2 bulan lah. Menyumpah-nyumpah hari-hari. Menyumpah siapa tau? Kamu menyumpah siapa? Yang memberikan tu kah tubuh kamu?